أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini masih lagi Allah memberi dan mengurniakan kepada kita pinjaman yang telah diberikan kepada kita sebelum daripada ini, di beberapa nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan Allah Ta'ala meminta supaya kita bersyukur dan berterima kasih di atas pemberiannya itu. Dan bagi mereka yang pandai dan reti berterima kasih, bersyukur pada Allah, Allah Ta'ala berjanji untuk menambahkan lagi. Semoga-moga kita di kalangan hamba Allah yang reti dan pandai bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepadanya. Semoga dengan itu juga Allah Ta'ala akan menambahkan lagi nikmat, rahmat, afiah, kesihatan dan sebagainya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hormati dikasihi Tuan Pengurusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membicarakan mengenai dengan dawaul qalbi, penawar dan ubat bagi hati. Tuan-tuan, memang sungguh kita memerlukan kepada ubat dan memang sungguh kita memerlukan kepada penawar. Sebagaimana sungguhnya perlu tubuh badan kita dan anggota kita ini kepada ubat dan penawar, maka sebegitulah bahkan lebih perlu lagi, lebih lagi kita berharap kepada hati kita ini terubat dan kita berada di akhir-akhir zaman ini macam-macam. Allah Ta'ala uji kita yang kita boleh tengok di hadapan mata kita, yang berlaku sama ada dalam negara ataupun di luar negara kita, merupakan iktibar kepada kita. Dan itulah di antara sifat dan ciri-ciri orang yang beriman, yang mereka itu sentiasa mengingat Allah Ta'ala, sentiasa berzikir dan ingat kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan itu Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita limpahan dan ribuan nikmat yang disediakan, yang akan diberikan kepada kita, sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada umat-umat yang terdahulu di kalangan sahabat-sahabat, tabi'in dan juga yang selepas daripada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati dikasih sekalian, dalam obat yang ketiga ini kita bicara dah mengenai dengan orang-orang yang soleh, iaitu kita kena berkawan, kita kena bersahabat, kita kena bersaing, kita kena bertaulan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Lalu orang-orang yang baik itu secara mudahnya kita sebut mereka yang berkekalan dalam melakukan kebaikan, sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan dan juga i'tiqad. Maka itulah tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk melayakkan kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai as-salihin. Biasa kita membaca doa kan, selepas daripada kita mengambil wuduk, lalu kita berbaca doa, di antaranya Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Ada perkataan as-salihin itu, dan jadikanlah kami ini di kalangan hamba-Mu yang soleh. Mereka-mereka yang berkekalan dengan amal kebajikan itu, mudah-mudahan mereka itu dan kita semua termasuk dalam golongan mereka. Dan di sana ada lagi golongan-golongan yang lain selain daripada as-salihin, ada as-sadiqin ataupun as-siddiqin, as-syuhada dan ashabul yamin. Wali-wali Allah Ta'ala dan sebagainya, gelaran-gelaran dan pangkat-pangkat yang diberikan kepada mereka. Maka orang yang mukhlis ataupun orang yang ikhlas, orang yang siddiqin ini di antara pangkat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
kalau kita tengok bagaimana cara untuk kita mendapat gelaran as-siddiqin. Dia ada dua perkataan. Ada perkataan sadiq, daripada perkataan sadaqah itulah yang kita duduk baca Quran selepas pada itu baca sadaqallahul azim atau sadiq. Maknanya sadiq itu orang yang benar. Sadiq. Maka atas pada yang benar itu dipanggil dengan siddiq, dengan didatangkan dengan bisiratil mubalaghah. Maknanya kalau sadiq itu orang yang benar, siddiq orang yang amat benar, orang yang kuat benar, orang yang telajak benar. Maka kita kenallah di antara orang yang disebut sebagai as-siddiqin ini ialah seperti Abu Bakar, khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia digelar ataupun terkenal dan masyhur dengan siddiqin, orang yang paling benar, orang yang banyak benar, orang yang telajak benar. Nah, maka Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, dia kata kalau kita nak jadi orang yang siddiqin ataupun orang yang telajak benar, nah dia sadiq, maka atas pada dia siddiq. Lawan dia kazib, penipu tu. Kazib, sadiq benar, kazib mana penipu. Maka atas pada penipu itu dipanggil dengan kazzab. Dalam Al-Quran, saya tak ingat dalam surah apa ni, Allah Ta'ala kata manil kazzabun asyik. Ada kazzab, perkataan kazzab itu maknanya orang yang kuat menipu, orang yang telajak menipu. Bercakap sikit 10 perkataan tu, 1-2 je yang benar, 8-9 tu tipu. Ada dipanggil dengan kazzab. Maka lawan bagi dia siddiq, sirah mubalaghah. Baik, lalu Syekh Abdul Qadir kata, dia kata nak tahu, nak kenal orang yang siddiq ini, orang yang teramat benar ini, dia kata perhatikanlah kepadanya beberapa tanda. Yang pertama apa dia? Yang pertama sekali, dia benar dalam perkataannya, sekalipun bergurau. Sekalipun bergurau, sekalipun terhipit, sekalipun terpaksa, sekalipun dia tidak menipu. Nah, maka ini di antara ciri yang pertama. Nak jadi as-siddiq, orang yang benar. Seperti mana? Seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi benarlah kata Nabi SAW, kalau ditimbang iman Abu Bakar itu dengan manusia ini, nescaya benar iman dia lagi. Maka kita tengok syarat nak jadi siddiq ini. Saya bila mendengar, bila membaca dan mendengar kitab ini, ya Allah, memang kita ni rasa payah dalam nak jadi. Tetapi kalau di sana ada orang yang boleh, maka tak mustahil ada orang yang boleh. Tetapi nak sampai kepada situ tu Allah payah. Yang pertama mesti kena benar pada perkataan dia. Kena benar. Walaupun bergurau, walaupun terkepit, walaupun apa jua sekalipun tak menipu. Kita kadang-kadang nak dengan cucu-cucu kita ataupun waktu anak-anak kita kecil dulu dah, bila dia menangis kuat-kuat, kita pun tak tahan dah, nak gaya tu, nak ni tak kena, lalu kita tipu kita kata menangis malam-malam ni ada hantu ni. Nak menangis kat luar tu ada tu. Ada rimau ke, ada apa benda yang dia takut. Nah, ada gajah lah apa. Walaupun begitu, dah terkeluar dah daripada ciri-ciri orang yang telajak benar. Itu baru satu, tuan-tuan. Dalam perkataan baru. Dalam perkataan baru pun dah out dah kita dah. Dalam perkataan, dalam perbuatan sama juga. Dalam perbuatan. Sebab itu ada sekali-sekala Allah Ta'ala menggunakan perkataan kazib. Ismul fa'il dia kazibun, mana penipu. Orang yang menipu tu dia panggil kazib. Kazibun mana tipu. Tipu. Maka ulama kita, ulama lughah lah, dia kata kazib ini tipu. Satu lagi ada juga perkataan khadi'. Yang kita sebut tadi tu, imam kita baca dalam surah Baqarah tadi dah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Contoh ayat ni.
Atau perkataan khada'a, maka ismul fa'il dia khadi', mana menipu juga. Maka ulama kita, khususnya ulama lughah, dia membezakan di antara dua kalimah ini. Membezakan. Kazib ini tipu. Tipu ke mana? Apa perbezaan di antara dengan khadi', kazib? Khida', kazib. Apa beza? Maka ulama-ulama kita, almarhum tuan guru saya, dia kata al-kazib itu ialah orang yang menipu dalam bentuk perkataan. Siapa-siapa yang menipu di segi perkataan, maka orang itu dipanggil dengan kazib. Kazib. Kalau dia kuat sangat menipu, disebut dengan kazzab. Itu Nabi larang kita ni. Nabi kata jangan kamu ni menjadi orang yang terlajak menipu. Takut-takut nanti Allah Ta'ala tulis dan cok kamu ni memang penipu yang besar. Allahu Akbar. Penipu dalam tutur kata itu dipanggil dengan kazib. Maka termasuk juga dalam menipu dalam tutur kata ini, menipu dalam janji. Sebab janji itu biasanya diucap ataupun dijanjikan dengan mulut, ataupun sama juga kazib. Maka orang ini digelar kazibun. Mana sebab apa? Sebab dia menipu dalam bentuk kata-kata. Seperti mana? Seperti tadi itulah. Anak kita menangis, lalu kita pun gaya susu tak nak, ni pun tak nak, maka kita kata menangislah menangis. Dekat luar tu ada hantu tu, menangislah menangis. Kat luar tu ada gajah tu. Dia pun dengar gajah, dengar hantu, dia pun senyap, takut. Maka itu pun dikira sebagai kazib, menipu. Maka orang ini dia sudah terkeluar daripada senarai ataupun ta'rif yang digelar sebagai siddiq, orang yang telajak benar. Seperti Sayyidina Abu Bakar itulah. Ataupun satu lagi kalimah yang kedua dipanggil dengan khida'. Khida'. Kazibun khida'un. Maka khida' ini ulama kata, almarhum tuan guru saya kata, dia kata tipu juga. Tipu juga. Tapi tipu dalam bentuk perbuatan. Tipu dalam bentuk perbuatan. Maka tipu dalam bentuk perbuatan itu dipanggil dengan khadi'. Orang yang menipu dalam bentuk perbuatan maka dipanggil dengan khadi'. Menipu dalam bentuk perkataan dipanggil dengan, ataupun orang itu dipanggil dengan kazib. Imam Al-Bukhari kalau tak silap saya, bila dia nak pergi mengambil satu hadis dengan seorang ulama yang terkenal, yang masyhur lah katanya terkenal ulama hadis, maka dia pergi dan dia tanya orang. Bila tanya orang tunjuk. Bila tunjuk, dia kata itulah rumah orang yang kamu nak ambil hadis daripadanya tu. Kalau kita kata di kampung kita ni itulah orang yang pakar hadis tu, orang yang ahli hadis tu, orang yang banyak apa hadis tu. Baik, ketika mana Imam pergi tadi, Imam Bukhari pergi, tak silap saya Imam Bukhari pergi, maka orang tadi memanggil ayamnya, panggil ayam, dia bela ayam, dia panggil ayam dia dan dibawa, dia buat di tangan dia seolah-olah ada benda. Lalu dia panggil ayam dengan tak ada benda pun di tangan dia. Maka ayam pun tengok bercudar mari. Maka Imam Al-Bukhari terus tidak jadi untuk mengambil hadis daripada dia. Kenapa? Dia kata kalau ayam pun dia boleh tipu, boleh jadi orang juga dia boleh tipu. Jadi itu dipanggil dengan khida'. Maka orang yang menipu cara perbuatan itu dipanggil dengan khadi'. Tuan-tuan boleh refer dalam surah Baqarah yang ayat, di antara ayat yang saya baca tadi tu, yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yaqda'una illa anfusahum wama yash'urun. Boleh tengok ayat itu. Baik. Kemudian benar itu benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan, dan benar dalam niat. Dalam niat lagi payah. Sebab apa? Perkataan itu bila kita cakap, orang dengar dan orang boleh tahu, oh tipu, oh benar. Tidak. Tapi dalam hati orang tak tahu. Kita dalam hati kita lah, tak ada orang tahu melainkan Allah Taala.
Baik bila orang tahu, bila kita sebut di mulut ataupun bila ditakbirkan oleh tangan kaki ataupun mata kita, barulah orang tahu, oh rupanya tipu. Nah, sebelum tu tak tahu. Sebab apa? Sebab dipanggil benda batin, benda yang tak nampak. Allahu akbar deh. Gitulah tuan-tuan. Bukan senang nak jadi siddiqin, nak jadi sadiqun pun payah dah. Nak jadi sadiq, orang yang benar, payah dah. Nak jadi siddiq, orang yang telajak benar, lagilah payah tuan-tuan. Tambah-tambah zaman kita ini kadang-kadang menipu itu adalah kita kata macam biasa, macam makan kacang galik, macam kacang-kacang begitu je. Allah, jangan tuan-tuan. Kerana Allah Ta'ala, Nabi SAW meletak menipu itu salah satu daripada apa? Alamat orang yang munafik lah. Makna besar lah tu tuan-tuan. Besar. Baik. Lalu kitab kita ini masih lagi membicara mengenai dengan 5 kelebihan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang digelar sebagai Al-Muhsinun. Dan banyak sekali ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyebut dengan perkataan muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, kalau kita tengok kepada ayat tadi, yang kedua tadi, innallaha yuhibbul muhsinin. Inna makna sesungguhnya, Allah makna Allah. Di sini Allah Ta'ala menggunakan perkataan yang nama dia asal, zat yang asal. Allah tidak menggunakan sifat, tidak menggunakan dhamir. Seperti Allah Ta'ala tidak menggunakan perkataan innahu, sesungguhnya, nya itu dhamir. Ataupun Allah Ta'ala tidak menggunakan sifat, innar rahman, sifat, innar rahim, sifat, innal mutakabbir, contohnya. Nah, itu sifat. Tapi di sini Allah Ta'ala menggunakan ismul jalalah ataupun lafzul jalalah. Allah itu dipanggil lafzul jalalah, lafaz yang paling tinggi, lafaz yang paling mulia. Lalu Allah Ta'ala sandarkan inna, sesungguhnya Allah zat yang maha kaya, zat yang maha apa, yang 99 itu berada pada Allah Ta'ala itulah. Maka Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah. Ni, Allah tu mana? Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Mu'izz, semua tu Allah Ta'ala itu yuhibbu, kasihlah ia Allah al-muhsinin, akan orang-orang yang baik, akan orang-orang yang baik. Maka tuan-tuan, kita dapat gambarkan dalam ayat ini, kalau kita nak suruh Allah Ta'ala kasih kepada kita, maka apa yang kita patut buat? Pertama sekali, kalau berdasarkan kepada ayat ini, Allah Ta'ala, kita kena cari, kita kena ikhtiar, kita kena usaha untuk nak letakkan diri kita ini sebagai orang al-muhsinin. Baik, orang al-muhsinin ini bagaimana sifat orang al-muhsinin? Saya bagi tahu dah dalam pertemuan kita yang telah lepas. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Az-Zariyat. Dalam surah Az-Zariyat tuan-tuan boleh rujuk. Sekejap kita tengok sekejap ayat dia, saya tak ingat. Dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala sebut bermula daripada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-15. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Ada perkataan muhsinin dah. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Baik, kerana mereka itu ialah mereka orang-orang yang muhsinin dulunya. Mana atas dunia? Iaitu yakni mereka ataupun orang yang berkekalan dan di atas kebaikan. Maka al-muhsinin. Baik, sifat orang al-muhsinin ini bagaimana? Lalu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke berapa ni? Yang ke-17, 18 dan seterusnya. Allah Ta'ala kata,
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. Apa situ? Itulah di antara sifat-sifat ataupun kalau kita nak kenal orang-orang yang muhsinin. Nah, lebih kurangnya Allah Ta'ala kata orang muhsinin itu ialah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu mereka itu, yakni orang-orang yang muhsinin itu. Orang-orang yang muhsinin itu sifatnya yang pertama ialah mereka itu kanu. Mereka itu dulu nu mana? Atas dunia. Atas dunia. Dulu, yakni atas dunia dulu. Waktu dia hidup dulu. Qalilan minal laili, qalil makna sedikit. Qalilan sedikit. Minal laili itu dipanggil dengan mim lil bayan. Sikit-sikit, sikit apa? Bayan. Minal laili daripada malam itu mereka itu tidur. Kita boleh rujuklah dalam surah Az-Zariyat bermula daripada ayat 15 sampai ke ayat yang ke 22. Kita boleh rujuk kat situ. Wabil asharihum yastaghfirun. Ini sifat mereka yang kedua. Siapa? Sifat al-muhsinin yang kedua, iaitu wabil ashar. Waw makna dan, bi makna pada. Pada bi ada kalanya dengan makna fi. Maka di sini dengan makna fi. Wafil ashar, tapi dia tak guna dengan wafil ashar, dia guna wafil ashar, wabil ashar. Dan pada waktu sahur. Ashar jamak daripada sahur, kita panggil sahur. Dan pada waktu sahur mereka itu hum yastaghfirun, mereka itu meminta ampun daripada Allah. Maknanya sebelum subuh. Sebelum subuh. Kemudian lagi wafi amwalihim, dan dalam harta mereka itu ataupun pada harta mereka itu hakun, ada satu hak. Ada satu hak lisail, bagi orang yang meminta-minta. Orang yang meminta-minta. Ada ramai tak kita ni, tuan saya ni susah, saya ni gitu minta tu minta. Itu dipanggil meminta-minta. Sa'il. Wal mahrum, lawan dia. Ada orang dia tak suka meminta-minta dengan orang. Susah senang payah susah pun dia usaha. Sekira-kira orang lain yang meminta bagi pihak dia. Tengok dia tu susah, tengok dia tu payah, tapi nak minta, nak arak dia pergi minta dengan orang, minta tolong, minta ni, dia tak minta. Dia malu, dia apa. Kita yang tengok dia tu susah, lalu kita pergi berjumpa dengan orang, lalu kita minta daripada orang itu untuk dia. Itu panggil mahrum. Maka orang yang muhsinin, dia bagi belaka. Harta dia itu pada yang meminta-minta pun dia bagi, kepada yang tidak meminta-minta pun dia bagi. Itu muhsinin, sifat yang ketiga. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan pada bumi ini, wa fil ard, pada bumi adalah tanda-tanda bagi orang yang yakin kepada Allah. Maknanya al-muhsinin, dia menggunakan akalnya untuk berfikir. Lalu mari kaedah, dia kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu berfikir kepada zat Allah, tetapi hendaklah kamu berfikir kepada ciptaan Allah. Zat Allah Ta'ala, sampai bila-bila pun kita tak boleh nak fikir dia, tak boleh nak gambarkan dia. Kalaulah satu hari itu kita mari ke masjid dan kita tengok depan masjid itu biasanya ada padang luas tempat kita parking kereta, tiba-tiba kita mari satu pagi itu tak ada parking kereta tu, nampak suatu benda yang besar.
macam KLCC tu. Nah, Allah kata tak lagi. Kecil lebih tu, besar lebih pada tu, tetap bukan Allah lagi. Nah, Allah bagaimana? Wallahu a'lam. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah tidak diminta supaya banyak-banyak memfikir, mencerita, mengkaji kepada zat. Tapi kalau mengkaji kepada perbuatan Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala, itu bagus. Allah Ta'ala jadikan langit, hebatnya langit, siapa tak ada tiang. Nah, Allah Ta'ala jadikan bumi, dalam bumi itu berbagai-bagai sumber untuk kehidupan kita. Gasnya, petrolnya, petroleumnya, apa lagi? Emasnya, timahnya, biji besinya, semua duduk dalam tu. Allah hebatnya Allah Ta'ala. Itu boleh fikir kepada situ. Nah, dan wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Ta'ala kata dan pada diri kamu, pada diri kamu itu juga Allah Ta'ala kata, kenapa kamu tidak celik dan kamu tidak tengok, mengambil iktibar. Nah, perkataan basara, Allah Ta'ala menggunakan perkataan afala tubsirun. Kenapa kamu tidak tengok? Nah, dia ada perkataan, beberapa perkataan yang membawa makna tengok dalam bahasa kita ataupun melihat. Ada satu perkataan ro'a. Ro'a yara. Tengok juga. Tengok juga. Nazara yanzuru. Tengok juga. Tengok juga. Basara yabsuru. Tengok juga. Tu kaya bahasa Arab kan. Ro'a ini, ro'a ini ulama kita kata tengok semata-mata tengok. Tengok semata-mata tengok. Kita tengok benda tu. Oh, tak ada setakat tu. Nah, nazar, nazar. Tengok dalam keadaan berfikir, merenung. Itu dipanggil nazar. Satu lagi basar. Basar. Maka kalau kita tengok kepada ilmu tasawuf, dia menggunakan dua kalimah. Yang pertama disebut dengan basar, yang kedua disebut dengan basirah. Kalimah ni lah, kalimah yang ketiga. Basar ni, ni basar. Ni basar. Tu. Basar tu. Basar. Basirah. Basirah, pandangan dengan hati itu dipanggil dengan basirah. Itu sedikit sebanyak kalimah-kalimah untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan bila membaca kitab. Sebab setengah-setengah kitab, lebih-lebih lagi kitab Jawi tu, kitab tasawuf, kitab Jawi tu, dia guna kalimah ini. Nah, menggunakan basar. Apa makna basar? Melihat dengan mata semata-mata lihat. Itu dipanggil dengan basar. Nah, basar. Kalau basirah, maka hendaklah kamu melihat dengan basirah kamu itu. Adalah ta'bir. Dalam ta'bir kitab ada disebut begitu. Hendaklah kamu melihat dengan basirah. Baik, kita kata melihat dengan basirah. Melihat macam mana dengan basirah? Yakni melihat dengan mata hati. Melihat dengan mata hati. Kalau kita tengok apa dia? Kalau kita tengok dunia ini semata-mata tengok saja, maka tak ada apa jawapan apa lah. Tak ada jawapan apa. Tengok dunia, Allah comel dunia ya. Oh, langit, oh comelnya langit. Oh, biru warnanya, ada awang, ada apa. Sekadar tu je. Tetapi kalau orang yang tengok dengan basirah, dia tengok dengan mata hati, dia akan kata, ya Allah, comelnya langit ini. Nah, maka organ yang menjadikannya ini mesti lebih daripada itu. Nah, apa lagi yang ada di langit? Adanya udara, adanya apa benda di langit tu. Maka orang yang pandang dengan hati, dengan mata hati, lalu dia dapat kesimpulan, Allah, hebatnya Allah, kuasanya Allah, agungnya Allah. Nah, betapa kuasanya dia tak ada dengan pertolongan orang dan sebagainya. Salah satu daripada nama Allah
ismun min asma'illah, satu nama daripada nama-nama Allah ialah Al-Badi'. Dalam Al-Quran ada Allah Ta'ala sebut Badi'us samawati wal ard. Jumpa tak ayat ini? Nah, ada tak? Apa mana Badi'? Apa mana Badi'? Di sana ada lagi perkataan Khaliq. Huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, kemudian Al-Khaliq. Nah, ada perkataan Al-Khaliq. Apa mana Al-Khaliq? Mana yang menjadi. Al-Khaliq mana orang yang menjadi. Al-Badi'. Al-Badi' juga disebut, diterjemah dalam bahasa kita yang menjadikan. Apa beza dua kalimah ini? Tu Allah, tuan-tuan dan puan-puan, memanglah tuan-tuan, kalau kita kaji, kalau kita renung, kalau kita tafakur, dan kalau kita tengok Al-Quran dengan basirah, dengan mata hati, memang betul lah Al-Quran ini bukan buatan manusia, dan tak ada orang yang boleh challenge dia. Tak ada. Khaliq maknanya orang yang menjadikan sesuatu benda itu dipanggil dengan Khaliq. Dijadikan saya, dijadikan tuan-tuan, dijadikan perempuan, dijadikan bumi, jadikan langit, maka layaklah dia dipanggil dengan Khaliq. Badi' orang yang menjadikan juga. Orang yang menjadikan juga. Menjadikan macam mana? Orang yang menjadikan sesuatu benda dengan tidak ada contoh sebelumnya, itu dipanggil dengan badi'. Yang keluar daripada kalimah inilah bid'ah tu keluar daripada kalimah inilah. Nah, tu kalimah inilah saya tak nak sebut masalah tu, bukan saya nak sebut pecahan kalimah tu saja. Nah, maknanya yang menjadikan sesuatu benda dengan tidak ada contoh dan misal, itulah dipanggil dengan badi'. Maka Allah Ta'ala menamakan dirinya, salah satu daripada namanya Badi'us samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi ini dengan tidak ada masil, dengan tidak ada contoh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan, kalau di kalangan tuan-tuan ini ada kontraktor, cubalah tuan-tuan nak bagi tahu kepada kontraktor tersebut, saya nak satu rumah yang tidak serupa dengan rumah yang ada di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Saya tak nak serupa. Berapa awak nak, saya tak ada masalah. 30 juta ke, 50 juta ke, 150 juta ke, kita orang ada duit, contoh tak? Tapi dengan syarat awak jangan buat rumah itu seperti rumah orang ni, orang tu, negara ni, negara tu. Saya tak nak. Agak-agaknya kontraktor tadi boleh buat tak? Agak-agak dulu. Nah, agak-agak boleh buat tak? Boleh buat cik? Tak boleh dah. Pening dia nak buat macam mana ni. Sebab tak ada contoh. Tak ada contoh. Nah, lama kita buat macam ni, dia kopi daripada rumah daripada England. Tiba-tiba tuan ni pun pergi ke England. Dia tengok, rumah ni serupa dengan rumah saya. Awak telefon balik, awak kopi rumah ni ke? Tak. Allah Ta'ala tak ada kopi sana, tidak kopi sini, tidak ambil sana, tidak ambil sini. Maka itulah yang melayakkan Allah Ta'ala itu digelar sebagai Al-Badi'. Orang yang menjadikan sesuatu benda dengan tidak ada contoh. Dia buat dengan hak dia. Dia buat dengan hak dia. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok langit ini, Allah comelnya. Tak comel apa? Allah Ta'ala Al-Badi' yang menjadikan sesuatu benda dalam plan. Kalau kita nak buat rumah, kita ada plan, contoh, senang tak? Senang. Panggil kontraktor, tuan, saya nak rumah macam ni. Ada contoh tak? Ni. Oh, saya tak bawa dalam bentuk pen ni, dalam bentuk kertas ni. Saya hantar WhatsApp lah. Hantar WhatsApp, dia pun tengok. Oh, rumah macam ni. Okey, boleh. Boleh. Nak luah macam mana, tapi bentuk macam ni. Senang tak? Senang. Maka Allah Ta'ala dia sendiri menamakan Badi'us samawati wal ard. Dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan tidak ada contoh. Ada contoh sebelum daripada itu.
Allahu Akbar. Nah, maka ini terletak daripada mana? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan tidakkah kamu lihat di dalam tubuh badan kamu itu, kenapa kamu tak lihat? Allah Ta'ala menggunakan perkataan tubsirun daripada perkataan basara, kemudian dimazid ataupun ditambahkan dengan satu huruf daripada perkataan basara menjadi perkataan absara atas wazan af'ala. Fa'ala af'ala, basara absara. Lalu fi'il mudhari' dia yubsiru, absara yubsiru. Baik, bila dia menjadi jamak muzakkar salim yang ghaibah, lalu disebut dengan bila bertemu dengan antum, dia menjadi tubsirun. Kenapa kamu tidak pandang? Kenapa kamu tidak lihat? Lihat dengan apa? Basar ni. Jangan tengok dengan ni. Kalau tengok dengan yang ni tak ada apa-apa. Tengok dengan yang ni ada. Ada. Tuan-tuan, kata almarhum tuan guru saya, dia kata kita tengok tubuh badan kita ni tak? Tubuh badan kita ni bila cukup masa dia nak tidur. Siapa yang petik dia tu nak tidur? Ataupun kita kata siapa yang buka switch mata untuk nak tidur tu? Sekarang ni tak buka switch tu. Sebab tu kita tak nak tidur. Tapi sekejap lagi, nah, ada kawan saya, dia berkahwin dengan seorang laki-laki, dan orang laki-laki itu memang keluarga dia lepas maghrib mula mengatuk dah. Kadang-kadang dia buat sembahyang Isya lewat pukul 1, pukul 2, pukul 3 dia bangun. Kadang-kadang dia tunggu Isya je. Masuk je Isya, sembahyang, terus tidur. Dia kata jam saya. Kita tidak macam tu, keluarga kita. Keluarga dia macam tu. Nah, anak sebutnya kenapa yang ni buka suih dia pukul 12, pukul 11, pukul 12. Yang ni buka suih tidur dia pukul 9. Dah buka suih dah. Siapa yang buka dah? Cukup masa kita nak tidur dah. Cukup masa kita nak tidur. Cukup masa kita nak makan. Cukup masa kita penat. Cukup masa kita letih. Siapa yang buat dia? Siapa yang buat dia? Kalau kita nak ibarat untuk mudah faham, enjin dia tak akan boleh berfungsi dengan sendiri kalau sekiranya tidak ada organ yang kontrol ataupun organ yang set masa dia. Nah, kadang-kadang ada enjin tu dia guna manual. Nak pakai, okey, start buka switch hidup geda. Ada kalanya kalau kedak ataupun kilang-kilang yang besar-besar yang canggih-canggih, dia tak menggunakan lagi kuasa manusia, dia menggunakan timer lah. Bila cukup masa dia hidup, cukup masa dia mati. Macam lampu kita tu dah. Lampu jalan tu. Cukup masa pukul 7 petang dia hidup. Hidup. Nak 7 pagi dia mati. Dah. Baik. Itu lampu. Kita ni macam mana? Kita. Itulah Allah Ta'ala suruh kita tengok tu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam tubuh badan kamu itu kenapa kamu tak lihat tengok? Jangan tengok dengan mata, kena tengok dengan mata hati. Baru dapat jawapan tu. Kalau kita tengok dengan mata biasa ini, maka sekadar tengok je lah. Tengok langit comel, comel. Nah, tapi belakang comel itu siapa yang buat, siapa yang mengurus, siapa yang mentadbir, siapa menyusun, siapa-siapa itu tak ada jawapan sebab dia tengok semata-mata. Dia tengok semata-mata. Jadi kita orang mukmin ini tak, kita orang mukmin ini kita tengok sesuatu benda, maka kita tengok Allah Taala lah yang maha bijak, maha kaya, maha hebat yang mentadbirkan benda-benda itu. Kita makan. Bila kita makan, sudah kita makan, adakah kita proses makanan dalam perut kita? Tak ada seorang pun yang proses dah. Kita minum, siapa dia yang proses? Tak ada orang yang proses. Kita sendiri pun tak tahu. Nah, cukup masa kita rasa nak pergi ke tandas, nak buat apa? Nak buang besar ataupun kecil. Tu je kita tahu. Bila masa makan, lapar, kita makan. Cukup masa buang, kita buang. Siapa dia yang mentadbir tu? Maka mentadbir itulah yang disebut sebagaimana kita duk baca dalam Al-Quran tu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Atau Rabb. Nah, Rabbun satu, Ilahun satu, Khaliqun satu, Allah.
Tu kalimah-kalimah tu. Bila Rabb, bila Ilah, bila Khaliq, bila Allah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sekali-sekala dia menggunakan dhamir. Nah, dia menggunakan dhamir sama ada perkataan huwa ataupun hu. Tak, huwa makna dia, hu maknanya dia itu kembali kepada Allah juga, nya itu juga kembali kepada Allah juga. Dan ada kalanya Allah Ta'ala menggunakan perkataannya yang betul benar. Allah subhanallazi asra, subhanallazi asra bi'abdihi lailan sampai akhir. Allahu Akbar. Waktu tuan-tuan dalam kisah Isra' Mi'raj yang kita sambut sebelum puasa dulu. Nah, Allahu Akbar. Kita jangan fikir, kamu jangan fikir di antara kamu dengan kamu. Kalau kamu dengan kamu memang tak boleh lah, tak lepas lah. Bagaimana kita nak fikir perjalanan Mekah pergi ke Palestin, mengambil masa 2 bulan lebih kurang, tiba-tiba Nabi pergi dalam masa yang begitu singkat. Kalau kita sama kita memang tak boleh lah. Tapi kita fikir kita dengan Allah. Siapa Allah? Allah itu Khaliq. Allah itu siapa? Allah itu Musawwir. Allah itu Al-A'zam. Allah itu Al-Azim. Macam-macam lagi nama-nama Allah Ta'ala. Terfikir begitu. Allahu Akbar. Tuwafi anfusikum afala tubsirun. Maka di dalam tubuh badan kamu itu kenapa kamu tidak pandang? Maka Allah Ta'ala menggunakan perkataan tubsirun yang kita sebut dah tadi itu, iaitu kal basar ini. Ini basar. Kal basirah ini. Bila kita baca dalam kitab-kitab dia menterjemah ataupun dia guna perkataan basar, maka pandangan mata, kal basirah pandangan hati. Maka kita nak yang kedua. Nak yang kedua, tengok sesuatu benda itu dengan basirah. Supaya lahir daripada pandangan itu iman kita. Iman kita ada dah. Nah, tengok sesuatu benda, Allah comelnya begitu begini. Nah, tengok dalam tubuh badan kita lah. Apa jantung lah. Jantung tu kalau dia berhenti berapa second? Kalau dia tak berdenyut, dia berhenti berapa second? 3 second. Kita akan mati. Nah, itu kembali kepada doktor lah, doktor pakar. Maknanya cuba tengok daripada kita lahir sampai ke sekarang jatuh duduk tak lah. Tak berhenti-henti. Siapa yang menguruskannya tu? Walaupun dia bukan besi, walaupun dia bukan keluli, walaupun dia bukan itu besi, dia hanya kita kata sekepul darah begitu, tetapi masya-Allah tabarakallah. Inilah orang mukmin yang melihat sesuatu benda lalu dia melihat dengan mata hati untuk nak nampak Allah Ta'ala. Nampak Allah Ta'ala. Semoga-moga kita semua berada pada tempat yang demikianlah. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam masa yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' nafsin la tashba' da'watin la yasma' wa na'udzu bika ya rabbana min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.